sejahtera. Selamat datang ke majlis penutup program Pembestarian STEM Sekolah-Sekolah Projek Titian Bestari Yayasan Sultan Abahiyah 2020. Yang berusaha tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai pendidikan daerah, pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah, tuan-tuan guru besar dari sekolah-sekolah di bawah Projek Titian Bestari Yayasan Sultan Abahiyah, ahli jawatan kuasa kerja dan penganjuran majlis, guru-guru dan para peserta Projek Titian Bestari serta hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Setulus hati dipanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya majlis penutup program Pembestarian STEM Sekolah-Sekolah Projek Titian Bestari Yayasan Sultan Abahiyah yang dianjurkan dengan jalinan kerjasama antara Yayasan Sultan Abahiyah dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah kian menghampiri gerbang penyempurnaannya. Syukur dengan izinnya kita dapat melaksanakan program yang telah direncana bermula Julai hingga November 2020. Kini projek telah pun sampai ke akhirnya dan program ini akan ditutup dengan rasminya bagi sesi kali ini. Hadirin yang dihormati sekalian, demi memberkati majlis pada hari ini, majlis akan dimulakan dengan bacaan doa oleh Al-Fadil Ustaz Ikhwan Zainuddin, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga para sahabat baginda sekalian. Allahumma ya Karim ya Wadud, ya Allah, kami berhimpun pada saat ini adalah kerana-Mu untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepadamu sebagaimana dengan perintah-Mu. Ya Allah ya Rahman, kami melafazkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk mengadakan majlis penutupan untuk program Pembestarian STEM Projek Titian Bestari Yayasan Sultan Abahiyah bagi tahun 2020 yang sangat bermakna pada hari ini. Sesungguhnya dengan izin-Mu jua ya Allah, program ini akan berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah digariskan di bawah iradah dan inayah-Mu. Allahumma ya Karim ya Aziz, jadikanlah ya Allah ruang yang diberi ini untuk kami bertemu dan bertukar-tukar pendapat serta menyumbangkan buah fikiran dalam membangunkan pendidikan di negara kami. Mudah-mudahan dengan terlaksananya program ini dapat memajukan lagi negara kami menerusi pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia seperti mana yang kami hasratkan. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Ya Allah, tunjukkanlah kami taufik dan hidayah jalan yang benar-benar dan cara-cara melaksana serta menghayati tugas kami dengan sebaiknya. Golongkanlah kami dalam kalangan insan yang suka mendengar kebaikan, lantas melakukannya, dan apabila mengetahui keburukan, lantas bersegera meninggalkannya. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah, ke arah kebaikan dan kecemerlangan. Berikanlah kami peluang untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang demi memajukan negara yang kami cintai ini. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, mengetahui segala hajat dan lintasan hati kami. Maka dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, penuhilah hajat kami dalam kehidupan ini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ikhwan Zainuddin dari Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan majlis dengan menjemput yang berusaha Puan Hajah Siti Aminah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Pendidikan
Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pegawai pendidikan daerah, guru besar dan guru-guru daripada 22 buah sekolah terpilih di negeri Kedah di bawah projek Titian Bestari Yayasan Sultanah Bahiyah. Syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul secara maya pada hari ini untuk majlis pengumuman keputusan pertandingan pembelajaran STEM Yayasan Sultanah Bahiyah. Lama kita tunggu dari tarikh pelancaran iaitu pada 22 Julai 2020 oleh Tunku Temenggong Kedah di Istana Bukit Maluk hingga sekarang. Wabak COVID-19 yang melanda negara kita membawa kesan yang tidak dapat dijangka. Keputusan pertandingan yang sepatutnya diumum lebih awal dalam majlis bersama Tunku secara bersemuka terpaksa kita tangguhkan. Jadi, sektor pembelajaran mengambil inisiatif untuk membuat pengumuman keputusan ini secara atas talian bagi membolehkan guru dan murid mengisi markah penglibatan dalam aktiviti co-curriculum. Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan pemarkahan dalam PAJSK bagi menggalakkan murid untuk mendapat skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Pihak JPN ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas binti Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Tunku Temenggong Kedah Darul Aman selaku pengurusi Yayasan Sultanah Bahiyah, dan Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak Darul Rizwan Tunku Soraya binti Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang menjadi pengurusi projek Titian Bestari Yayasan Sultanah Bahiyah. Terima kasih kepada Yayasan Sultanah Bahiyah yang telah sudi menyumbang dana sebagai insentif kepada pemenang dan sagu hati kepada pihak sekolah. Program pertandingan STEM dibuat untuk 8 aktiviti yang berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah atau PBD, iaitu melalui aktiviti pentaksiran seperti main peranan, projek mudah dan bercerita. Guru boleh menggunakan 8 aktiviti ini untuk mentaksir tahap penguasaan murid. Secara tidak langsung, pentaksiran PBD murid dapat dilakukan. Sumbangan ini juga akan menjadi dorongan dan galakan kepada pihak sekolah. Guru dan murid terus menyertai pertandingan ini pada masa hadapan. Terima kasih juga kepada semua guru yang telah bersusah payah membuat pemilihan murid, pemilihan aktiviti, menyediakan skrip dan membimbing serta melatih murid untuk menyertai pertandingan ini. Guru dan murid dapat menyertai pertandingan ini walaupun kita berada dalam norma baru. Guru membuat bimbingan secara bersemuka dan juga bimbingan secara maya. Relatif pada masa ini, kaedah pembelajaran dan pengajaran atas talian menjadi amalan baharu dalam kehidupan guru dan murid. Implikasi penularan COVID-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan institusi pendidikan terpaksa ditutup. Guru dan murid tidak dapat melakukan pembelajaran secara bersemuka. Lantaran itu, platform pembelajaran dalam talian menjadi norma baru, menggantikan pembelajaran dalam bilik darjah. Didapati sekolah yang menyertai pertandingan kali kedua ini menunjukkan peningkatan yang ketara dalam keputusan pertandingan STEM pada tahun ini. Daripada 22 buah sekolah pilihan YSB, didapati 85% sekolah yang mengambil bahagian mendapat tempat. Ini adalah satu kejayaan yang tercipta hasil daripada usaha guru-guru melatih murid-murid walaupun dalam suasana luar biasa pandemik COVID-19 yang kita hadapi masa ini. Juri-juri mendapati sekolah-sekolah yang tidak pernah mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan sekolah ini
juga mampu menghasilkan pemenang dalam setiap acara. Ternyata pertandingan ini dapat menjungkil bakat dan kebolehan diri murid-murid. Seperti kata pepatah, jika tidak dipecahkan duyung, mana akan dapat satunya. Cabaran kepada sekolah-sekolah ini ialah apakah cara atau usaha untuk mempertahankan kejayaan ini untuk tahun-tahun mendatang. Alhamdulillah, dan tahniah diucapkan kepada guru besar, guru-guru dan murid-murid yang berjaya. Congratulations for the job well done. Sebentar lagi, sama-sama kita dengarkan keputusan pertandingan pembestarian STEM sekolah-sekolah di bawah projek Titian Bestari Yayasan Sultanah Bahiyah bagi tahun 2020. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berusaha Tuan Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kini tiba detik yang dinantikan, iaitu pengumuman keputusan rasmi pertandingan pembestarian STEM Sekolah-Sekolah Projek Titian Bestari Yayasan Sultanah Bahiyah 2020. Untuk makluman hadirin sekalian, terdapat 11 kategori hadiah pertandingan yang akan diumumkan pada hari ini. Pemenang tempat pertama akan menerima sijil, piala dan wang tunai RM100. Pemenang tempat kedua akan menerima sijil, piala dan wang tunai RM80. Tempat ketiga akan membawa pulang sijil, piala dan wang tunai RM50. Tempat keempat dan tempat kelima akan membawa pulang sijil dan piala. Hadirin yang dihormati sekalian, kini diumumkan keputusan rasmi pertandingan pembestarian STEM Projek Titian Bestari Yayasan Sultanah Bahiyah tahun 2020. Kategori pertandingan storytelling tahap 1. Good morning to you. Thank you for lending me ears. Today I would like to tell you a story entitled The Mighty Elephant. There was a lonely elephant one day the forest looking for a friend. She came across a monkey and asked, "Will you be my friend, monkey? You ought to be and cannot swing on trees." "Yes, I do because..." Very good morning to honorable judges, timekeepers, teachers and my fellow friends. In this cool and breeze morning, myself, Kayal Vili Satisran from SJ Getilaran and Data, going to tell a nice story to all of you. My story title is Bunty and Bubbly. Bunty is a small and cute girl. She loves to play all the days. Bunty loves to play with butterflies and birds. She loves to play with pepperboards. Assalamualaikum and a very good day to the judges, teacher and my friend. Today I'm going to talk about myself. Do you know what I am? I am an orange tree. I grow from a tiny little seed. It comes from a fruit, and the seed has to be planted immediately. If not, it will not be any good. Hello everyone. I'm Muhammad Daniel Eden bin Ahmad Farun Nizam. I'm going to tell you a story entitled The Day I Met My Shadow. I went outside to play one day and broke along my sidewalk chalk. When I crashed down to start my drawing, I was alarmed what I saw. A dark suspicious blaze float upon the crowd. Assalamualaikum. Very good day to the honorable judges, timekeeper, teachers and fellow friends. Today, I would like to tell you a story entitled The Donkey and the Cotton. There once lived a salt merchant. Tempat pertama dimenangi oleh Wan Muhammad Zaidi bin Wal Luqman dari Sekolah Kebangsaan Malau, daerah Kubang Pasu.
Tempat kedua, Nurul Awada binti Muhammad Mazri, Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit, Daerah Kota Star. Tempat ketiga, Nur Ainun Najihah binti Muhammad Nazri, Sekolah Kebangsaan Haji Husin, Daerah C. Tempat keempat, Kayal Valley Anak Perempuan Satya Silan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Henrietta, Kulim, Bandar Baharu. Dan tempat kelima, Muhammad Daniel Adrin bin Muhammad Farunizam, Sekolah Kebangsaan Merbau Punas, Kulim, Bandar Baharu. Pertandingan storytelling tahap 2. Hello everyone! Today I will tell you a story about Dark Nightmare on Elm Street. It is hard to know how things travel sometimes, but it is riveting. In the 1950s, the emperors in the Midwest were covered with the graceful arching branches of elm trees. Very good day to honorable judges, teachers, and everybody watching this video. I am Nurin Husna binti Muhammad Roslan from SK Kebor Panjang. Will entertain you with my story entitled A Butterfly That Thought It Was Still a Caterpillar. Please relax and enjoy with my story. Some time ago, a caterpillar was born. One day, it decided to climb a tree. Good morning to the panel of judges, teachers, and members of the audience. I am here to present a story entitled My Dream Job, an Astronaut. Last night, I went to watch The Martian. My oh my! I had such a great time. It is about the survival of an astronaut on planet Mars. Friends, do you know a job that is really amazing and out of this world? Assalamualaikum and a very good morning. Thank you to the Master of Ceremony, respected judges, teachers, and fellow friends. Today, I have a story that I want to share with all of you entitled Akil and the Tiger. If you want to know more, come and hear my story. One morning, Akil heard a growling voice. It was Assalamualaikum and a very good morning. I would like to tell a story about a pregnant male seahorse. One morning, the fish is swimming as usual when it meets the male seahorse. The fish is attracted to the way it swims, which is in upright, a very unique position. The fish catches a glimpse of the big bellies of the male seahorse and asks, "Are you pregnant?" Tempat pertama dimenangi oleh Nur Alia Insyirah binti Muhammad Muslim, Sekolah Kebangsaan Temoyong, Daerah Langkawi. Tempat kedua, Nurin Husna binti Muhammad Roslan, Sekolah Kebangsaan Kebor Panjang, Daerah Pendang. Tempat ketiga, Nur Alia Akhyar binti Aminuddin, Sekolah Kebangsaan Singkir, Daerah Kuala Mudayan. Tempat keempat, Nur Anis Natrah binti Muhammad Maturidi, Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit, Daerah Kota Star. Dan tempat kelima, Nur Aisyah Mardiah binti Zulkifli, Sekolah Kebangsaan Gulau, Daerah C. Kategori pertandingan public speaking. If we do not eat enough, we will be undernutrition. While if we eat more, there will be overnutrition and even obesity. Therefore, we have to eat right amount of food to stay healthy. Ladies and gentlemen, according to research, not eating healthy food and bad eating habits are the major challenge for our health. Bad food which is without any nutritional value but with large volumes of unhealthy fats. Ladies and gentlemen, while COVID-19 continues to spread, it is important that communities take action to prevent further transmission, reduce the impacts of the outbreak, and support control measures. Having information and facts about COVID-19 will help diminish students' fears
and anxieties around the disease and support their ability to cope with any secondary impacts in their lives. Eating healthy. Although healthy eating may be difficult for some people to maintain, eating healthy can lead to a longer, healthier life. In addition, healthy eating helps to support the immune system, which can help fight against health problems such as high blood pressure, cancer, and other diseases. It is important that we eat healthy. To do this, we have to have what is recycle waste. By recycling, we can select materials that can be reduced and our garbage will become less. Therefore, less toxic liquid will be leaching from landfills into soil and water. This helps to reduce the environmental pollution. However, in our effort to preserve the environment, there are a few issues that we must take into consideration. Recycling may reduce the waste product in landfills into soil and water. But if we stay strong and healthy, we shouldn't eat fatty and greasy food such as junk food, butter, and margarine. If we follow this diet effectively, we will get a lot of good and rewarding benefits. Another way that we should practice is eating at the right time. How many of us have breakfast in the morning? Not many, right, as we are all too busy trying to make it to school on time. This is wrong. Tempat pertama dimenangi oleh Siti Yasmin binti Abdul Rani, Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu, Kulim Bandar Baharu. Tempat kedua, Divya Sri anak perempuan Lamongan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Henrietta, Kulim Bandar Baharu. Tempat ketiga, Moon Jae-mi, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Jioming A, Kulim Bandar Baharu. Tempat keempat, Nurul Haifa binti Nazri, Sekolah Kebangsaan Rubapulas, Kulim Bandar Baharu. Dan tempat kelima, Ikmal Izzi bin Idris, Sekolah Kebangsaan Siputih, Daerah Kubang Pasu. Bagi pertandingan poetry tahap 1. Hi, hello, Assalamualaikum and very good morning everyone. I'm Nim Muhammad Ikmah Zif bin Nim Muhammad Sofri from SK Tanjung Besar. Today, I would like to recite a poem of nature entitled King of the Jungle, written by my lovely teacher Rohani Awang. I'm a mammal. I'm warm-blooded animal. Assalamualaikum and good day to the panel of judges, timekeeper, teachers and fellow friends. I'm going to recite a poem entitled Oh Nature by Fuad Inyazul. Oh nature, I adore you. This is where my life is. Who just wants to be loved by the beauty and peacefulness without the greed of human beings? Good morning to judges, teachers and friends. The title of my poem is Stop Pollution. The writer's name is Gurdeep Singh. Search a solution to stop pollution. Solutions are there to beautify the air. A very good day to all of you watching this video. My name is Tamina binti Sheikh Khalil Rahman and I am going to recite a poem entitled A Humble Request. This poem was written by my teacher's mother, Madam Nasib Kaur, an ex-teacher from Kedah. Sit back, relax, and enjoy this poem. Ladies and gentlemen, I give you a humble request. Alone, I creep quietly onto the shore, missing all my friends I used to adore. Recite this beautiful poem entitled In the Lab, written by my beloved teacher, Madam Norita M.P. Abdul Jabbar. I'm so happy. I'm busy, just like a bee. Teacher is taking to the laboratory to learn. Pemenang tempat pertama
dimenangi oleh Tamina binti Syekh Khaililur Rahman, Sekolah Kebangsaan Temoyong, Daerah Langkawi. Tempat kedua, Anissa Birah Misha binti Abdul Malik, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Pendang. Tempat ketiga, Linggish Velen anak lelaki Chandrasegaran, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamyan Ladang Henrietta, Kulim, Bandar Baharu. Tempat keempat, Nik Muhammad Iqmal Hasif bin Nik Muhammad Sofri, Sekolah Kebangsaan Tanduk Besar, Daerah Padang Teram. Dan tempat kelima, Afina Ariana binti Muhammad Syukuri, Sekolah Kebangsaan Manau, Daerah Kubang Pasu. Pertandingan poetri tahap 2. Pemenang tempat. Assalamualaikum and good day to the panel of judges, timekeeper, teachers and fellow friends. Today, I'm here to recite a poem written by Fuad and Yazul entitled I, Technology. Technology. In this era, science and technology are moving towards progress. Various methods were created for humans for the sake of a shower of droplets above my tiny little head. Rain, snow, hail and sleet from clumps of clouds cascading through the alluring sky, a show of precipitation. As each droplet makes its way down, I embrace it. I'm glad I'm still here with the ones that I love so dear, living together in a far-away land, walking with bare feet on a golden sand. The air is fresh and the feeling is good. My world is at its best and I'm enjoying my good mood. Yesterday, I have a different hobby. Maybe it's hard to believe for children like me. Yes, you heard it right. It's the source of great delight. I have learned many new things. Gardening, I find it very interesting. I'm fortunate. Have you ever wondered why the sky is blue? Have you ever wondered why our grass is so green? Have you ever wondered why water runs cold and clear? Blue skies turn to gray and then where will the children play? The green grass can turn to brown. Pemenang tempat pertama dimenangi oleh Putri Dania Alisha binti Ahmad Tajuddin, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Daerah Pendang. Tempat kedua, Atika Umairah binti Muhammad Firdaus, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Daerah Pendang. Tempat ketiga, Patricia Balkis binti Muhammad Amin, Sekolah Kebangsaan Temoyong, Daerah Langkawi. Tempat keempat, Karina Alia binti Zulfazli, Sekolah Kebangsaan Malau, Daerah Kubang Pasu. Dan tempat kelima, Nunisa Irdina binti Ahmad Shah, Sekolah Kebangsaan Jadi, Daerah Kota Star. Pertandingan Action Song. I feel pain from eating moldy bread. Ooh, I got flu from infected sick people.
Pemenang tempat pertama, Nur Fatiah binti Ismail dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu, Kulim, Bandar Baharu. Tempat kedua, Najma binti Muhammad Nazri, Sekolah Kebangsaan Gulau, Daerah Sik. Tempat ketiga, Lau Cindy, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Jermin E, Kulim, Bandar Baharu. Tempat keempat, Muhammad Afiq Adam bin Abdullah, Sekolah Kebangsaan Batu Hampar, Daerah Kuala Mudayan. Dan tempat kelima, Abdul Munir bin Muhammad Fahizul, Sekolah Kebangsaan Ulu Bakai, Daerah Bali. Bagi pertandingan Innovation STEM, Standard operating procedure or INSHAT SOP, physical distancing, social distancing, face masks and hand sanitizers are no longer an alien term, but it is something that we share on daily basis on TV, radio, social medias and even in school. Every day when we go to the school, we have to adhere to the SOP. Myself, Kavi Varman Mugundan from SKT Ladang Henrietta is here to present my invention for this innovation project, which is the rain detector alarm. The main objective of my project is to detect the rain by giving an alarm while we are sitting inside the home so that we can take necessary action. This detector helps in avoiding the unnecessary headache of keeping an eye outside the window in rainy season to see when it's going to rain. From SKT Ladang Henrietta would like to present my project for the innovation competition. My project is simple bottled water dispenser. Water dispenser has become a necessary part of our society. It is used to provide an easy access to drinking water. Water dispenser, as its name implies, is a device that helps to dispense water. Water dispenser can be made easily at home. Now I am going to... Assalamualaikum and hi everyone. How are you today? I am fine and glad to stay at home. My name is Alibah Marisa binti Fatizan from Sekolah Kebangsaan Singkir. I am 12 years old. Today, I am going to present all of you. When gadget then can be used easily and will benefit a lot of people, especially now with the COVID-19 pandemic. So, what is it? Today, I would like to present my innovation, which is mineral water dispenser. First, we set the mineral water lid on the potato and mark on the potato can. Then, cut the mark area carefully. tempat pertama dimenangi oleh Kavi Varman, anak lelaki Mugundan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Henrietta, Kulim, Bandar Baharu. Tempat kedua, Matthew, anak lelaki Michael Das, dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Henrietta, Kulim, Bandar Baharu. Tempat ketiga, Adibah Marisa binti Fazlizan, Sekolah Kebangsaan Singkir, Kuala Mudayan. Tempat keempat, Nur Fakihah Huda binti Cik Ali, Sekolah Kebangsaan Temoyong, Langkawi. Dan tempat kelima, Ahmad Zafran Fahmi bin Cik Hakimi, Sekolah Kebangsaan Siputih, Daerah Kubang Pasu. Seterusnya, diumumkan pemenang bagi kategori baharu, iaitu pertandingan Science at Home. The carnation are slowly absorbing water. Let me show you the colored carnation that I have prepared earlier. So pretty, right? The carnation and bridges are made from tissue paper are good water absorbing materials. That's all for today. I hope you guys fun watching my video. Hopefully you can understand water absorbing better. Till then, bye. Into the basin containing water.
rubber band, and stick. There are 4 steps. First step, take one plastic bottle. The upper surface on the bottle 6 inch along with the bottle and 2 with knife. Remember, please be careful when using a knife because it is a sharp tool. You can inject if mishandled. Next, second step, make a 4 Make sure that the tip of the candle and the holes of the 3 CDs are all in the straight line. At the same time, we will have to ensure that the height of the candle and the height of the holes of each of the CD are the same. Now, try to observe the candle from the other side. So your line of sight should be seen as this line through the holes of 3. Trial 1 float. Trial 2 float. Trial 3 float. 4. Trial 1 float. Trial 2 float. Trial 3 float. 5. Trial 1 sink. Trial 2 sink. Trial 3 sink. 6. Trial 1 sink. Tempat pertama dimenangi oleh Muhammad Haikal bin Muhammad Firdaus dari Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Daerah Pendang. Tempat kedua, Nur Suwaibah Aslamiah binti Muhammad Sofi, Sekolah Kebangsaan Buar Kepayang, dari Daerah Pendang. Tempat ketiga, Kabilan Anak Lelaki Mahanandes, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Henrietta, Kulim, Bandar Baharu. Tempat keempat, Rafiq Berozi, Sekolah Kebangsaan Siputih, Daerah Kubang Pasu. Dan tempat kelima, Nik Muhammad Takif Afif bin Nik Muhammad Safri, Sekolah Kebangsaan Tanduk Besar, Padang Terah. Pertandingan STEM Recycling Project. Don't throw it away. Plastic takes years to decompose. Take a chair. These are the things through them together. Now it's done. Put a pillow and sit. This will cause air pollution. I am using it to make a wonderful chair. I call it multi-purpose chair. Let make the side table. I use the recycled plywood from tabletop and cut into 18 times 18 square inches. Now, then with the stand like this. You can facilitate daily work as well as make our living space clean, as we want to get a better and conducive environment. The novelty of this product are environment friendly, low cost, lightweight, and easy to use. They also can use this for a topic or test student at random topic. Besides that, this model can 1. Save our natural by research by recycle item. 2. Reduce pollution without open burning. 3. Reduce by cost for teacher teaching too. That's all. Thank you. As you can see, this is my gorgeous multi-purpose rack. Interesting, is it? Here are the materials that we need to build this multi-purpose rack. Egg board, recycled plywood, recycled box, Tempat pertama dimenangi oleh Zizan Fikri bin Isa dari Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Daerah Pendang. Tempat kedua, Muhammad Afiq Irfan bin Mak Zamri, Sekolah Kebangsaan Haji Husin, C. Tempat ketiga, Amir Wafi bin Muhammad Zuki,
Sekolah Kebangsaan Merbau Pulas, daerah Kulim, Bandar Baharu. Tempat keempat, Muhammad Awal Azaini bin Abdullah, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, daerah Pendang. Dan tempat kelima dimenangi oleh Muhammad Rafiqin bin Muhammad Faisal, Sekolah Kebangsaan Batu Hampar, daerah Kuala Mujayan. Seterusnya diumumkan juga pertandingan kategori baharu, iaitu pertandingan Junior Chef tahap 1. Assalamualaikum wabarakatuh. Hi friend, how are you today? I hope everybody in the good health and always happy. My name is Nur Ifah Umara binti Muhammad Hafiz and I am 8 years old from SK Bandar Baharu. Today I am going to cook Korean corn cheese. It is simple and so delicious. Let's do it. Before we start, make sure it only takes 50 minutes to make it. But the most important, it is very nutritious. This meal will fill you up with protein and veggies. For the nutrition fact, it has 258 calories. For this recipe, we need tortilla wraps, some lettuce, 1 cup of cooked chicken, 20 grams of scrambled eggs, 1 sliced tomatoes. Let the cheese fill on it. We take the bread and spread with a little mayonnaise. Onion 30 gram chopped garlic, 5 ml mayonnaise, half teaspoon oregano and water. Now I'm going to show you how to make it. First, preheat the oven 108 Celsius. Spray water on the bread. Apply olive oil. Olive oil is good for our head. Spray spaghetti sauce and oyster sauce. On bread and cut into cubes. Insert the bowl with the egg, sugar vanilla extract, lettuce syrup and Tempat pertama dimenangi oleh Putri Nafisha binti Mak Rani, Sekolah Kebangsaan Siputih, daerah Kubang Pasu. Tempat kedua, Nur Afan Zafran bin Nawawi, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, daerah Pendang. Tempat ketiga, Muhammad Iman Khalish bin Muhammad Rizwan, Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit, Kota Star. Tempat keempat, Nur Ifah Humairah binti Muhammad Hafiz, Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu, Kulim, Bandar Baharu. Dan tempat kelima, Aika An Khaisara binti Abdul Rauf, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, daerah Pendang. Dan kategori pertandingan yang terakhir, bagi pertandingan 11 kategori yang ditandingkan, Junior Chef tahap 2. Cauliflower and broccoli because it has the vitamin C put aside the antibody. Take up the air fryer basket, put on the table to assemble, split with the sauce. And then free. Then cut the chilies symmetrically. Let's prepare the gravy. Heat the pan.
put the butter. We need boiled macaroni, salt, sausage, chicken meatball, margarine, shredded cheese, onion, capsicum, sliced cheese, carbonara sauce, and milk. First thing first, chop the onion. Then the capsicum. 1 tablespoon of cooking oil. And size medium onion. Dash size medium tomato. Minced 4 cloves of garlic. A few Persicaria adorata. A few Parkia specosa. Some basil spinach. 2 tablespoons of tamarind juice. 5 cherry tomato. Mince a torch ginger flour. Half cup of water. A pinch of salt. Gardenia wrap, marinated chicken satay, lettuce, tomatoes, onions, cucumber, garlic each. We also need chili sauce, mayonnaise, cheese, and butter. To start off, tempat pertama dimenangi oleh Putri Nafisha binti Mahrani, Sekolah Kebangsaan Siputih, Daerah Kubang Pasu. Tempat kedua, Nur Afan Zafran bin Nawawi, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Daerah Pendang. Tempat ketiga, Muhammad Iman Halish bin Muhammad Rizwan, Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit, Daerah Kota Star. Tempat keempat, Nur Ifah Humairah binti Muhammad Hafiz, Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu, Kulim Bandar Baharu. Dan tempat kelima, An Kaisara binti Abdul Rauf, Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Pendang. Seterusnya diumumkan pemenang penyertaan terbanyak. 29 penyertaan dalam semua acara yang telah dipertandingkan dalam pertandingan pembestarian STEM dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Daerah Pendang. Kini tiba detik kita umumkan pemenang keseluruhan kategori sekolah. Penerima akan menerima wang tunai RM500. Tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu, Kulim Bandar Baharu. Seterusnya diumumkan naib Johan. Pertandingan pembestarian STEM Sekolah-Sekolah Projek Titian Bestari Yayasan Sultan Abahiyah 2020 dimenangi oleh Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Lanang Henrietta, Daerah Kulim Bandar Baharu. Penerima akan membawa pulang wang tunai RM800. Dan kini diumumkan Johan pertandingan pembestarian STEM Sekolah-Sekolah Projek Titian Bestari Yayasan Sultan Abahiyah 2020 dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Kubur Panjang, Daerah Pendang. Penerima akan membawa pulang wang tunai RM1000. Untuk makluman hadirin sekalian, Johan pada tahun ini telah mencatatkan rekod menjadi Johan bagi 2 tahun berturut-turut dari tahun 2019 dan sekali lagi pada tahun 2020 dinobatkan sebagai Johan keseluruhan bagi pertandingan pembestarian STEM Sekolah-Sekolah Projek Titian Bestari Yayasan Sultan Abahiyah bagi tahun 2020. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Hadirin sekalian,
Sekianlah sahaja majlis penutup program Pembestarian STEM Sekolah-Sekolah Projek Titian Lestari Yayasan Sultanabaya 2020. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memastikan pertandingan ini dapat dilangsungkan dengan jayanya. Juga sekalung tahniah kepada pemenang. Semoga pertandingan kali ini akan menjadi katalis kepada semua untuk terus menjulang kualiti pada masa hadapan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kemaafan di setiap kesilapan dari tutur kata maupun laku cara. Jumpa lagi pada lain ketika. Sekian sahaja, salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.